Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kena kepada ruangan pengajian tafsir kita daripada surah Al-An'am. Setelah daripada kita dengar duk di lebih daripada setengah dah lah, kerana surah Al-An'am ni ia ada semuanya 155 ayat. Jadi kita mengaji ni 100 lebih dah lah. Walaupun ia panjang tetapi tak apa, kerana dia tu memberikan pengertian dengan cara kita nak pakai hidup tu banyak sangat. Jadi Tuhan royak kepada kita, kata tiap-tiap nabi yang Allah Taala utuhkan mari kepada dunia ni pastilah ada cobaan. Kalau nabi ni ada cobaan, orang nak jalan sebagaimana jinjak langkah Nabi jalan, pasti dia kena berjumpa dengan cobaan. Ya, kita nak lari tak lepas. Maka cobaan jumpa oleh Nabi ni daripada seteru-seteru Islam ini, dia daripada kumpulan mana? Allah Ta'ala rakyat kata dia ni termasuk daripada dua kumpulan. Yang pertama, kumpulan jin dan kumpulan manusia. Tetapi Allah Ta'ala mendahului perkataan manusia di atas jin. Nawi kita faham kata
syaitan manusia ni lebih dahsyat daripada syaitan jin. Kerana syaitan jin ni dia lemah apabila kita mengingati Allah. Ada pun syaitan manusia ni dia susah kita nak muwajahah, nak sedepan dengan dia, nak semuka dengan dia susah. Terutama orang tak ada ilmu pengetahuan nyetel di syaitan manusia bilicin. Tak ada tinggal tak kecuali malaikat orang yang ada ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul, dan ilmu sakut paut dengan hidup hari yang dia tadi itu boleh bawa diri sungguh. Itu sahaja yang selamat daripada kacauan syaitan al-ins. Syaitan manusia yang besar sekali dalam dunia ini iaitu kena kepada al-Yahud. Hak tu hak besar sekali. Dan dia sendiri pun tahu kata dia ni adalah syaitan al-ins. Tetapi dia bergantung kepada asbab, daripada asbab dunia, dia usaha dengan cara sungguh-sungguh sehingga dia boleh menguasai dunia ni dengan cara seluruh. Orang pakat takut belakang dia. Agama mana-mana, orang mana-mana, orang pakat tunduk belakang pada Yahudi. Malaikat orang yang adanya agama, ada akhirat, adanya tauhid di dalam dada dia, hak satu kumpulan tu sahaja yang dia tak gerung, apatah lagi nak takut kepada al-Yahud. Dengan sebab itu dia ni kerja dia lagu mana? Duk bisik setengah di atas setengah supaya dia tadi itu boleh nak menguasai hidup dunia yang sementara ni, walaupun begitu pun yang nak juga. Matlamat ya dunia sahaja. Tidak ada akhirat orang Yahudi ni. Orang yang jadi syaitan al-ins tak ada akhirat. Sebab itulah orang Arab hari ini dikhianatkan oleh Yahudi. 75% ni kita kata sebut dengan cara mudah-mudah. 75% orang Arab dikhianatkan oleh Yahudi dengan cara pemikiran. Khabar tak khabar, gitulah. Ada lagi 25% yang tetap duduk di atas agama Islam, tetap duduk dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu kita jangan gaduh putus asa. Kerana agama kita ni bukan kita seorang duk jaga, bukan kita sebagai manusia duk jaga. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang duk jaga, yang duk jagakan akan ini agama. Syarat kita pegilah jadi molek dengan agama ni kerana kebaikan tu akan boleh kepada diri kita sendiri. Siapa pergi dengan agama, dia akan berjaya. Susah kita pergi dengan agama pada zaman kita duduk. Payah. Negara Arab ni payah benar orang pergi dengan agama. Cuba kita khayal tengok. Orang duduk dalam masjid, umpama kita duduk ngaji Quran lepas maghrib ni ditulis di dahi kata pengganas. Orang yang kuat dalam masalah agama ni bahaya bagi kerajaan. Orang yang duk lalai di kedai-kedai, lalai pasal duk kecek buah tak tahu ke mana tu, hak tu tak mengapa. Susah. Kita main ngajar di Pulau Nibong ni tak ada pakai tasrih walaupun sekeping. Tasrih ni mana kata kam anuyat daripada Setani Tamrud ataupun daripada askar tahan, tak ada sekeping pun tak ada. Kita boleh mengajar berapa kali dah sini, berapa surah dah kita khatam dalam masjid ni. Tapi negeri Arab, negeri bumi-bumi anbiya, kalau tak ada tasrih, tasrih ni mana baik anuyat, mana wak ngajar, nyamari askar igak lalu dah. Seolah kata wak salah sah. Tu nak ayat kata kita duduk dalam negara kita ni mewah. Duduk dalam negara yang Tuhan beri nikmat banyak pada kita.
Tetapi kita khabar tak khabar, situlah terpulang kepada diri kita masing-masing. Kenapa Allah Ta'ala tadi tu buatnya peraturan dunia umpama tu ya tawak jadi orang juh belaka? Ada dalam dunia ni kalau buat ujuh belaka, ya bukan sistem dunia, ya bukan aturan dunia. Kita semua ni nak pada kebaikan, nak jadi molek belaka, tak boleh jadi. Pasti yang nak jadi mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak, apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Tak ada nak jadi supaya kita mau. Dengan sebab itu kita ngajilah Quran. Kata cara kita nak pakai hidup dalam dunia ni bagaimana, kita nak tepuh gapo gatik. Tak ada apa, apabila kita ngaji Quran, kita faham kata kita nak pakai hidup dalam dunia ni macam mana. Jadi orang tadi itu apabila dia nak lagu tu, Tuhan pun palingkan akal fikiran dia sesuai dengan apa yang dia tak beriman dengan hari akhirat. Nak lagu tu, tak ada apa lah. Sebagaimana kita telah dengar dah pentafsiran pada hisah yang telah lepas lah, minggu dulu tu. InsyaAllah pada malam ni kita nak tengok ayat yang ke 114 biiznillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين
Alhamdulillah, sama-sama kita boleh membaca akan beberapa keratan daripada ayat Al-Quran surah Al-An'am. Kita haraplah daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita supaya kita tadi itu dapat pahala syafaat Al-Quranul Karim pada hari akhirat nanti. Allahumma amin. Tuhan tanya kepada orang-orang yang pesing tak berjuruh. Orang tak berjuruh ni ya ada sokmo-sokmo. Tak kira zaman Nabi pun ada je yang kata zaman kita sahaja. Kita tak sawak sakit kepala dengan dia, kerana itu orang panggil kata peraturan Tuhan jadikan untuk kita tadi itu hasil pahala daripada mereka. Kalau tak ada benda hak tak molek, kita tadi itu tak ada hasil pahala gapo-gapo lah. Jadi yang nak pasal mana? Mari kita tengok. Tuhan pun tanya, afa ghairallahi, apakah patut selain daripada Allah, abtaghi hakaman, apakah patut selain daripada Allah aku jadikan hakim? Tuhan nak royak di sini nak kita faham kata kita ni sebagai manusia yang ada undang-undang. Ayat ning seolah kata turun sekarang kerana orang tadi itu tak seduk dalam undang-undang Tuhan. Amo ada orang hantar mari 2 video daripada orang Islam. Yang pertama, dia mikir dengan akal fikiran dia, kata tiap-tiap daging tadi apabila masak, maka dia tadi itu tak berhajat dah kita nak buat beza. Daging lembu ke daging ayam ke daging babi, kalau masak kita boleh makan semata-mata. Jadi kita tak boleh nak makan daging babi ni apa pasal pula ya kata. Ni orang Islam yang duk le agama Islam yang dia tak faham Islam. Satu lagi, dia kata semua aku ni memeluk agama Islam. Islam yang aku kena, dia merahmati terhadap binatang. Tiba-tiba apabila aku memeluk agama Islam, didapati kata Islam hukum kata anjing tu najis. Maka aku nak tinggal Islam sebab Islam tak ada keadilan terhadap binatang hak namanya kal, nama anjing, azakumullah. Jadi semua tadi itu tu kembali kelik pada mana? Kelik kepada dia tak memahami hukuman, tak faham hukum. Hukum ni yang lain dengan ijtihad. Ijtihad ni mana pendapat seorang alim ulama yang sampai pangkat suluh tengok hukum hakim yang berlaku, sedangkan dalil tak sampai ke dia. Dia kata dengan pendapat dia, tapi dia kata tu orang nak kata tu orang sampai pangkat lah, tak sampai pangkat tak boleh. Lalu dia kata hukum ni gini, tiba-tiba dalil mai kata lagu lain. Ijtihad ni boleh ubah. Seperti apa? Ijtihad seumpama kita tadi itu semaya tak tahu kiblat. Misal nak misawin apa? Kiblat asal kok jatuh. Kita naik atas bukit ataupun duduk di padang luah-luah, tak tahu kiblat kok mana. Kita pun tanya orang hak pandai hak pergi sekali dengan kita tu, tok guru sore. Kita pergi musafir dengan ramai-ramai naik kereta bas, naik kereta gapo kata pergilah. Ia kata barangkali balik ni. Balik mana? Balik hak dia tunjuk tu lah. Kita peradak kau tu. Tiba-tiba orang kampung mari, royak kata dak Kaabah kiblat pakai kau tu. Dengar di telinga orang duk sembahyang, maka wajib orang duk sembahyang tadi tu paling, kerana hukum telah sampai daripada orang yang tahu hukum sungguh. Ijtihad boleh ubah. Ada apa hukum hakam? La, tak boleh ubah. Apa mana hukum hakam? Keputusan Allah Ta'ala di dalam Quran. Rakyat kata
hurrimat alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir. Allah Ta'ala larang, haram di atas kita makan bangkai dan darah dan daging babi sampai kiamat. Tak kira nak jadi rupa lagu mana, haram daging babi kekal duk lagu tu. Hanying pun supa. Nabi kata idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fal yughriqhu thumma yaghtasil sab'an ulahunna bit-turab. Hadis sahih tu ke? Apabila anjing tadi itu ya jilat di dalam bejana, dalam bekah hak kita, maka hendaklah kita cuahkan air tadi, kembali kita kena samukkan dia 7 kali air, mula dengan air tanah campur dengan seluk, kembali diiringi pula 6 kali dengan air mutlak. Itu hukum. Apabila kata hukum, ia tak berubah sama sekali. Jadi kita kena faham, kita orang beriman kena patuh kepada undang-undang. Misal kata, undang-undang belah mana? Undang-undang belah mana? Amo nak misal ni nak napak, bukan kita nak sokong. Dalam keratam di antara kita dengan Malaysia balik tu ya. Kita duduk sini, pengen duduk situ. Kalau digolak ataupun ditabar, kata gilah. Dalam keratam ni hukum berlain ni. Kerana undang dia waktu hukum ni lain tak support. Kita tak boleh nak pergi jual apa nama dalam keratam di balik Malaysia. Kalau jual kena tangkap, kena samit cerak. Tapi kalau balik kita ni nak lari apa tak boleh sebab undang-undang yang buka. Jadi kita nak faham kata apabila kita memeluk agama Islam, ya ada undang-undang dia. Undang-undang ni pia tak Allah Subhanahu wa taala. Allahu yahkumu la muaqqiba li hukmih. Allah Taala yang menghukumkan, tidak ada siapa boleh nak ayat kata, "Hey Tuhan, mu tak boleh hukum lagu ni." Tak boleh. Kerana itu adalah undang-undang di dalam agama kita. Sebab tu kita nak dakwah orang yang masuk dalam agama kita, ataupun kita orang Islam nak duduk dalam agama kita, kena faham undang-undang. Tak faham hukum hakik, kita nak beriman lagu mana? Ha ni jadi susah. Apabila kita tak faham, jadi sebab di sini. Apabila sebab di sini, situlah jadi kita berasa nak keluar tubik daripada agama kita. Supaya juga masalah minum arak. Minum arak tadi itu Allah Subhanahu wa taala larang dalam Quran. Jelas. Tak boleh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu. Sesungguhnya berjudi, sesungguhnya cara kita main pesing siang tai, dan arak segala ning Tuhan kata amalan syaitan. Maka hendaklah mung tadi berjauhkan diri dia daripada, jauhkan diri kita daripadanya. Haram kita tak boleh buat kerja sampai kiamat, tak boleh. Jadi kata kita apabila nak jual arak, jadi gano undang-undang kata, undang-undang negara kata arak boleh jual. Tiba-tiba kita orang Islam tak boleh jual kok mana pula? Moga kata kita duduk dalam undang-undang negara. Ha ni tak faham yang kedua pula. Jadi kita orang beriman yang ada undang-undang hak kita. Undang-undang negara dia ada undang-undang dia. Cuma kita tak ada lagi kata terhadap undang-undang negara bagi orang asing daripada Islam, kata yang nak jual arak boleh. Hak tu suku. Tapi kita ni orang Islam nak jual arak pasal apa? Ni ada ni naik kod hak yai ni, tak ada kena pergi kod lain. Siapa kod bakak ni tak kena kecek dah. Nak royak kata orang kita tadi tak faham hukum hakik. Sebab tu hamba royak tadi belum daripada kita nak masuk ni, hari yang kita duduk ni orang pegang agama seumpama cekak barapi duk tangan ni. Susah. Kita alhamdulillah duduk dalam 3 wilayah, paling kanan, paling kiri, paling kutub, paling depan belakang. Boleh tengok orang berpakaian Islam, boleh dengar suara orang bel, boleh dengar orang tafsir Quran, boleh dengar orang baca Quran, orang mengajar. Tapi kalau hadap ke atas nu kurang dah. Ini keistimewaan nak kita faham kata tempat hak kita duduk ni tak serupa dengan tempat yang lain. Lalu gitu Allah Taala ayat afa ghairallahi abtari hakaman. Patutkah? Yakni gapo ahli tafsir kata di sini? Ahli tafsir kata yakni kami buat demikian supaya apa cenderung hati-hati orang-orang yang tidak beriman itu kepada kesesatan,
yang mereka pilih sendiri. Jadi nak faham kata orang hak tak patuh pada ajaran Tuhan ni, Tuhan tak ada paksa. Tapi dia sendiri pilih jalan tak molek. Seumpama kaum Samud dulu. Kaum Samud dulu Allah Taala utuhnya nabi. Wa amma Samudu fahadainahum, sesungguhnya kaum Samud ni Allah Taala hatta rasul hatta kitab gi. Fastahabbul ama 'alal huda. Tetapi dia pilih nak duduk di dalam kegelapan, nak duduk tak setinggalnya jahiliah hak zaman tu, dia sendiri pilih. Kalau gitu masalah pilih, kita sebagai umat Islam kena faham kata kita ada sifat ikhtiari. Sifat boleh kita pilih sendiri. Kita nak pasal mana, kita sendiri. Kalau gitu, hukum tadi Tuhan tanya, patut layak lagi ke kita nak pergi pakai hukum hak tak serupa dengan hukum hak Tuhan wari? Allah payah hari ni kita nak sebut. Sebab kalau kita tengok nak bila nampak Islam sekularisme. Islam sekular lagu mana? Islam pesen dalam masjid. Hani kita dalam masjid ni Islam ni. Tapi apabila keluar pada masjid lagi bukan Islam. Tu so. Islam selagi apa panggil Islam serenium. Orang panggil liberaliyah. Liberaliyah ni apa panggil Islam yang nama saja. Islam yang nama saja ni, maaf dah kalau kita sebut ada di Nusantara kita ni, tapi bukan di sini, bukan di Thailand, bukan di Taning kita ni, balik sana sikit. Negeri orang kaya, tapi tak boleh sebut takut salah undang-undang. Negeri orang kaya dia tu seumpama Kuwait kalau negara Arab. Negeri Spain ada penduduk 400 orang. Yang nak Islam pasal mana? Islam pasal rupa saja. Pakai baju Melayu, pakai kepiah, taruh janggut, kamar dia ambilnya rupa-rupa Islam. Hak pesen kata boleh dia nak beramal saja. Hak boleh dia nak buat jadi rupa Islam, tapi pada hakikat semaya beda. Semaya beda, tak semaya. Ni orang ambo kecil dengan orang hak sikah, hak duk sana dah royak pada ambo ni, tak semaya buat dia. Kamar dia tak beramal dengan hukum Islam, malaikat rupa saja. Jadi nak kita faham kata Islam hari ni hari kita duduk ni orang nak pegang kepada ajaran hak sungguh tadi tu tinggal tak banyak. Walaupun tinggal tak banyak, Islam tetap dah jadi Islam situ. Orang tak beriman dengan ajaran dia, orang tinggal ajaran dia kena seksa situ. Rugi lah kita semata-mata. Cuma tarik ke kita tadi itu kena khabar. Kita tak apalah 40 hari naik ke atas. Hak turun gitu, ambil 30 hari turun ke bawah tu. Dia tak tahu supaya kita tahu dah. Dalam negara kita ni, hak pesen tak tahu gapo, terutamanya hak duk ngaji di sekolah agama, terkadang tak tahu gapo. Meru arele. Di sini kita sebagai orang Islam kena paling kiri kanan kena tengok jadi molek sikit. Kerana kalulah kita tadi itu tak ada turun buat kerja sendiri sebagai ibu bapa ataupun sebagai ketua bagi keluarga, tak ada buat kerja sendiri, kita tak seharap kata anak cucu kita nak jadi agama seperti kita. Tak seharap. Nak harap tak boleh. Harap apa? Kerana dia telah pergi jauh dah. Pergi jauh. Dengan sebab itu, wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassalah. Allah Ta'ala lah yang menurunkan kepada kamu ayuhan nas akan kitab. Quran tu kitab tu. Al-kitab makna Al-Quran. Mufassala dalam keadaan terang. Tuhan waktu turun hukum dalam Quran ni cerak dah. Kata orang buat gini boleh begani. Orang buat gini boleh gani. Gini hamba nak tafsir Quran jadi nampak. Kitab Quran kita ni 30 juzuk ni 1236 ayat ni ambil di Fatihah hingga An-Nas, gapo yang nak royak kepada kita. Setiap ayat daripada Quran tadi itu ia nak wi manusia tadi itu tak dikena zalimi. Tak sewi kita tu kena atam. Tak sewi kena zalim. Manusia tak terima zalim.
Tetapi apa kita terkadang hak kita tak terima dengan hati dalik-dalik, tapi dengan sebab tarik ke dunia kita boleh jadi terima benda zalim. Amba nak kupaslah mana. Asal Tuhan royak dalam Quran kata la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kita makan riba. Apa Tuhan tak saya makan riba? Sebab riba tadi itu di dalamnya zalim. Zalim rupa lagu mana riba? Kita bergetes 100 nak bayar 200, kita reda tak? Kita bergetes juta, kita nak bayar 2 juta. Kita bergetes 10 juta, kita nak bayar 20 juta. Kita reda tak? Hak 10 lagi tu, gapo kita ambil hak dia? Islam tak sah lagu tu. Islam nak ambil banyak mana, bayar banyak tu. Sehingga dia tadi itu tempoh kepada orang yang tak kuasa nak bayar, bukannya kedekut tak saya bayar. Tak kuasa nak bayar, tuai ampunnya maaf kata tak apa, aku tempoh lagi. Mu tak ada nak bayar bulan ni, bulan depan pun tak apa. Allah Taala bersyurga orang umpama tu. Tetapi Islam tak aku. Orang hawi berhutang kata kalau mu tak bayar bulan ni sebagaimana mu berjanji, aku naik duit bunga padamu. Islam tak aku tu. Tapi apa? Manusia semua tadi itu tu ralik nak main duit bunga. Betapa ramai orang jalan, orang petani, orang negara kita duk buka duit bunga. Betapa ramai. Banyak mana orang kita duk main megah-megah tu. Kalau sebut takut setuh, kita sebut sikit-sikit tak apalah. Itu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apa manusia boleh sampai situ sedangkan dia pada asalnya tak aku pada benda zalim. Sebab dunia tarik je jauh. So situ. Dalam Quran nak jagakan diri manusia setitik darah, dia tak sewa titik dalam masalah benda hak zalim. Barang siapa wak gigi orang patah, kerak hidung orang, colek mata orang, kerak telinga orang, kerak kaki tangan orang, bunuh diri orang, kena bayar supaya dengan belaka. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil anf wal uzun bil uzun wal juruha qisas. Tengok tu ayat. Diri dengan diri, gigi dengan gigi, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Kalau gi wak orang kena wak umpama klik semula. Tetapi dunia hari ni cuba tengok Yahudi kita. Mak dia ni beli ambil anak seumpama partai kita. Gi hari anak dia tu daripada sekolah ambil anak pakai tutup dengan molek anak yang kecil dak gitu lagi. Yahudi berdaya mari kok mana mati mak lari anak. Pasal salah gapo orang ini salah gapo? Adakah dia askar ada musuh dengan mu? Tak. Adakah dia ada kaca negeri mu? Tak. Mu tu main ambil tempat orang. Nak royak kata hari ni zalim tadi tu jadi adil. Hari kita duk ni benda tak kena jadi adil. Sebab itulah Quran kita duk mengaji tak akak 2 contoh saja. Akak 2 contoh saja. Dalam Quran ni mari nak jaga sitik hak manusia. Tak sewi jadi melampaui ke mari. Hamba nak saya tanya soal lagi. Dalam ramai-ramai orang kita ni hak memikir dengan cara molek fitrah cara molek ni. Terima dak nak wi anak kita ni kena orang dogo. Terima ke dak nak wi anak kita ni orang buat karut dia. Kita tak terima. Tetapi betapa banyak mana anak Melayu kita jual tubuh hari ni. Tak kira lelaki perempuan. Ada app di dalam ni. Ada app ni mana ada kedai dalam telefon ni. Lelaki perempuan muka kan ngaji tak ada duit nak, tak ada duit nak bayar kata tak ada. Nak makan harian tak ada, nak bergatu ni tak ada je nak pakai. Ka cai-cai, ka kumkrang ni sung, mana buat lagu mana? Jual tubuh. Dalam Quran la taqrabuz zina wa antum la taqrabuz zina kazah banyak dalam Quran wala yaznun. Tetapi apa manusia tadi itu hilang daripada benda hak ia tak sah dulu jadi kata ia boleh nak buat sangat. Hak ni maksud kata wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassalah. Tuhan waktu anda hukum tapi kita tak faham hukum. Hukum kita tak faham. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Ni sedak lagi Tuhan raya. Tuhan raya pada Yahud dan Nasara dua-dua lalu dah katakan. Sedangkan mereka yang kami berikan kitab itu dulu
bahawa Quran itu diturunkan daripada Tuhan yang membawakan kebenaran. Orang Yahudi Nasara tahu kata Quran tadi itu turun daripada Quran. Tahu. Tahu kata Nabi Muhammad ni bukan dia akak diri dia jadi nabi jadi rasul. Tak. Allah Taala tentang letak jadi rasul jadi nabi. Dia tahu. Tapi tahu saja tak ada beramal, tak ada beda. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, umat Islam, terutama orang duduk depan ni, ada masjid ni terutama, kita nak buat janji lagu mana dengan diri kita. Kata setelah daripada kita mengaji ajaran ini, kita nak pegang jadi sungguh. Kita nak beramal jadi sungguh dengan ajaran ni, supaya kata kita tadi itu boleh lepas diri kita daripada seksa-esok. Kita nak buatlah mana? Kena pakai usaha. Yahudi Nasara tahu kata Quran ni daripada Allah. Tahu kata orang bawa Quran ni mari itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, itu Nabi sungguh rasul sungguh. Dia tahu. Tetapi dengan sebab sifat degil manusia ni, dia tak boleh nak terima benar-benar. Hak ni hak kita takut. Sifat degil ni Allah besar sekali. Kita tadi itu jangan degil dengan benar-benar. Benar-benar kita tahu, kita tunduk. Jangan kita tak tunduk kepada dia. Tapi jangan duk belajar buat benda zalim. Terutama pemuda-pemudi kita. Jangan kita buat benda zalim terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap ibu bapa kita, terhadap ustaz, cikgu kita, terhadap ketua kita. Jangan kita berlaku zalim. Barang siapa nak jaya dalam hidup, berlakulah keadilan. Buat dengan diri, buat dengan keluarga, apa nama, siapakah kita kerja ada keadilan, orang ni tinggi pahala sana. Ini hak benar. Tuhan nak rakyat kita, tak ada nak hak lain. Semua hak rakyat ni yang minta duit kita ke Tuhan. Yang minta nak duit kita balas gapo atik dia. La syait, tak ada apa sekarang. Yang nak duit kita tadi itu dapat kebaikan melalui apa yang dia nak rakyat. Lalu Tuhan kata fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau ya Rasulullah jadi daripada golongan orang-orang yang wasa ragu-ragu, wasa tak cerah gapo lagi. Jangan dok jadi gitu. Benda nyata dah. Kata benda ni adalah benda molek, benda ni adalah benda benar, cerah dah. Lepas tu Tuhan rakyat kita duk kacau pergi dengan agama ni. Free ke kan? Free ke kan? Tak ada free. Tuhan kita pergi agama, ghalib kita sebut umur Nabi 63 tahun. Banyak tu ya kita boleh pergi kan? Banyak tu ya tempoh. Hak tajawaz, hak atas sikit sampai ke 80-90, kalah sikit. Sikit orang nak sampai umur situ. 63 tahun ya. Allah Ta'ala kita berpegang dengan agama. Tapi yang nak balahkan kepada kita dengan sebab kita pegang agama, tak ada hari habis. Tapi kita mumtarin, berasa ragu. Ya ke bukan Tuhan rakyat? Jala ke Tuhan rakyat syurga-syurga ni? Kita duduk situ. Hak tu hak kita takut. Gapo boleh mengubahkan kita hari ni? Muka ni telefon. Hak ubah kita hari ni. Internet hak ubah kita hari ni. Kita guna internet, kena, tak ada salah. Amba tak ada biasa netel internet, tak biasa netel telefon, belilah hak molek, tapi guna biarkan kena. Siapa kaya balik manusia jadi gitu. Hak nampak tak kena cakap jadi kena. Allahu akbar. Letih. Nah, letih diri kita nak pakai hidup di dalam dunia ni. Kalau kita tak faham. Kalau kita faham, senyum, tak ada payah. Kemudian seterusnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Gapo pula Allah Subhanahu wa taala nak raya, dan telah sempurna kalimah Tuhan. Apa makna kalimah Tuhan? Yakni perintahan Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan raya tadi itu benar. Apa makna benar? Ya raya kata orang yang pegang dengan ajaran nak dapat gapo, dapat ke tu sungguh. Dia tak keluar dah daripada jalan ni hak sebenar. Kama dia benar sekarang? Tak. Bukan benar sekarang. Wa adlan, dan ada keadilan dalam syariat kita, ada keadilan. Benar serta adil. Pia tak sih. Kalau kita nak misal dengan muka, barang kualiti, kama dia tak ada mahal mana kita kuasa nak beli. Pia tak sih. Pia tak sih. Coba akik tangi. Tak ada.
Nak belaka sebab itu adalah kebahagiaan. Sebab tu kita kena faham ajaran kita. Kata ajaran hak molek. Ajaran kita ni ajaran buka pada semua, bukan buka pada orang Islam saja, buka pada semua. Hari ni kita kena guna otak parak. Tapi guna otak untuk bantu ni ajaran Tuhan. Bukan kita guna otak dok gi tak serupa dengan ajaran Tuhan. Sebab orang nak lawan Tuhan payah guna otak. Headphone hari ni kita nak pakai tinggi, terutama pemuda-pemudi hak ngaji Islam, hak kena cari headphone banyak. Tak padah dah dengan umpama kita ngaji zaman dulu. Ngaji zaman dulu orang kita berjuruh belaka tok royak kane tak ada payah. Tapi learning susah. Tok guru tadi tu kena pakai cit witia, kena pakai ilmu nafsi tinggi. Sebab apa? Sebab budak tadi tu dia pergi pak mana dah cara mikir dia. Pak kita nak buat lagu mana? Tak lain tak bukan kena klik pada asal. Tak sewi terik kelajak, tak sewi kena kelajak, nak duduk tengah. Nak buat lagu mana? Ning ajaran Tuhan. Sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada biasa pengubahan kalimah-kalimah. Mana hukuman-hukuman Tuhan tak ada ubah. Ha ni nak faham. Kata daging babi haram, tak kira masak tak masak. Tak kira nak jadi rupa gapo kalau dia babi, haram kita makan, tak boleh makan. Buat apa? Karena itu apa panggil amrun ta'abbudiyah. Lagu mana amrun ta'abbudiyah? Perintahan Allah Taala suruh kita menjauhi kita. Tak ada nak tanya headphone. Among ngaji Azhar ada satu khabar daripada tok-tok guru dan ulama-ulama dulu, ia ni orang kat Nusantara kita ni yang ngaji kisah falsafah. Kisah falsafah ni pratya Islam. Dalam kisah Usuluddin, ya ada satu Usuluddin ni makna kata asas agama ni dia bagi 3. Satu, kalau kita nak hadap ke tafsir pun kita duk ngaji ni boleh. Orang panggil kismu tafsir, bahagian tafsir. Ataupun kita nak hadap ke oleh hadis, boleh juga. Hadis Nabi, hadap ke tu. So lagi dalam Azhar ada kism falsafiyah. Satu kisim, satu panik nak ngaji balik mana? Satu saka nak ngaji balik falsafah pratya. Maka dia orang Nusantara bijak, bukan tak bijak. Pakai otak banyak. Tapi beli tak semaya. Apa yang tak semaya? Kerana dia kata semaya ni headphone gapo aku kena semaya 5 waktu. Sebab gapo aku kena semaya 5 waktu? Sebab gapo zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Pedah sebab gapo? Dia cari sebab tak jumpa aku tak boleh buat dia kata. Dalam agama kita kena faham 2 perkara. Sini kita tanam molek, mau kecek banyak kali di mana-mana pun royak. Dalam Islam kita ada 2 benda yang kita kena faham sini. Supaya kata kita tak jadi punah kita dengan agama kita. Kerana di sana ada urusan hak biasa kita boleh memikir dengan akal fikir. Lah mana? Waktu Allah Subhanahu Wa Taala tahu makannya, tahu minumnya arak kerana mabuk. Apabila mabuk, ia boleh buat segala-gala benda. Ni ini apa panggil amrun ta'abbudiyah. Amrun ta'abbudi serta ma'quli. Hak Tuhan suruh dalam Quran, patuh, kita nak patuh. Kamari kita boleh memikir sebab Tuhan suruh benda molek sungguh. Itu rupa dia. So lagi nak misal, Tuhan tak seri makan harta anak yatim. Kita pun patuh pada perintah itu, tak angkat harta anak yatim. Sebab apa? Nyanyolah, ya pok tak ada dah. Kita dekat cek makan harta dia. Susah payah ya gitu. Jadi ada headphone, adanya hikmat. Tetapi soal lagi ada orang panggil amrun ta'abbudiyah mahd. Makna kata urusan hak kita kena patuh kepada Tuhan semata-mata. Gapo dia? Amo nak misal, we nampak mudah-mudah. Benda ni tak boleh tanya. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tadi sebagai orang hidup, apabila adanya orang mati, suruh kita mandi dia. Kalau kita mikir dengan akal kita, mandi mayat lagi tak mana? Lagi tak katil, lagi tak dalam rumah tak mana? Tak dalam tanah. Akal kita kata mandi apa? Kita tak boleh tanah ke sudah. Tanah-tanah ke sudah. Tapi tak. Ini apa panggil amrun ta'abbudi, wajib kita kena buat. Tak buat dah habis.
Situ. Yang kedua amrun ta'abbudi, apabila kita nak sapuhnya khauf kita, stuking kita, suruh sapuh lah atas. Sapuh atas. Jangan sapuh bawah, nak sapuh atas. Kalau kita mikir dengan akal kita, hak ceman mana? Bawah sebab kita ada jejak hak tu. Tapi suruh sapuh lah atas. Baru jadi tayamum kita, ataupun sapuh dengan air dan sebagainya, kena sapuh latah. Bukan tayamum, sapuh latah apabila kita pakai waktu sejuk. Negeri Arab ni banyak ke sejuk. Ada dalam musafir 3 hari, dalam tak musafir mukim 1 hari, sapuh latah. Makna kata suhwat lagu tu amrun ta'abbudi. Tak boleh tanya hikmat apa tak tanya. Dalam Islam lagu tu, kalau kita bak semaya 5 waktu, tak kena tanya. Apa Tuhan suruh semaya 5 waktu? La su'ala lahu, tidak ada soal. Wak sudah. Apa semaya zuhur banyak ni, asar banyak ni. Wak sudah, hak ni kita tak nak tanya. Tak nak cari sebab. Tak nak cari hikmat ke apa? La, tak nak tanya. Sebab dalam Islam terbagi pada 2. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata, la mubaddila likalimatihi. Tidak ada perubahan hukum Tuhan, tak ada hukum. Hanying kata dia tu haram. Hanying mana? Hanying hak biasa. Ada pemukallibin, hanying hak biasa kita buat buruh tu, hak tu hukum suku. Hukum suku lagu mana? Gini. Kalau kita duduk dalam masjid ni, orang semaya kita nak lalu depan, haram besar, dosa besar. Tapi kalau kita masuk masjid haram, hukum lain. Lalu depan tak ada apa, hukum lain. Ya tepat ya lain, masa ya lain juga. Hanying lidah dia kalau dia jilat, wajib kita samuk. Cuba kita tanya anak kita. Ni hak amak duk ngajar malam-malam. Budak BA lah tu. BA ni mana kata pediatri ngaji agama. Samuk dalam bahasa kita, gapo samuk? Tahu. Wak lagu mana? Tak tahu. Tu. Sebab apa tu? Sebab kita sebagai ibu bapa terkadang kita tak ada sebut mana istilah-istilah, serah kepada sekolah bulat-bulat lah. Kita kena tarbiyah suku anak kita. Anak cucu kita, anak murid kita kena tarbiyah suku. Lagu mana? Kita kena titam. Kena tengok katik lagu mana. Cuma jangan buat video tadi itu berasa ramkan, berasa serabut. Banyak dah tak boleh. Kita kena buka ruang dia duk suan tua hak dia katik, lok suan tua dia. Tapi tepat masa kita nak cek kata dia duk ngaji boleh gapo katik, situ kena cek. Cuba pergi di Singapura. Singapura dekat tempat kita ni. Apa dia jadi maju tempat dia? Sebab dia tarbiyah cara ngaji tadi serupa dengan Islam zaman dulu. Serupa dengan Islam zaman dulu lagu mana? Dia titam pun ngaji di sekolah, ngaji klik batu, dia tengok pula cara ngaji lagu mana ustaz jaga apa pahal cara mana peramban. Anak tu ya peramban pula. Sebab tu kita nak ayat kata dalam Islam tu orang perempuan tadi tu suruh duduk di rumah tu. Faham? Suruh duduk di rumah, suruh kerja ke apa? Ni tarbiyahkan anak tu. Tapi hari ni jadi terbalik neraca. Orang lelaki duduk di rumah, orang perempuan kerja. Jadi terbalik neraca membawa kepada umah kita tidak ada bahagia. Keluarga tak ada bahagia. Lepas tu main ngadu lah nak buat lagu mana, ustaz nak buat lagu mana, tok guru nak buat lagu mana, cikgu nak buat lagu mana. Tak boleh nak buat. Muka kata kita tadi itu tak ada tarbiyah di awal. Sebab itu Allah Jalla Jalaluhu ayat dalam Quran kata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa, sedangkan ia Allah as-sami' al-alim. Ia sangat mendengar. Apa Allah Ta'ala ayat sangat mendengar di sini? Nak ayat kata hak kita dok kecek semua tentang hukum Tuhan, kita kata tak molek kan molek ni, Tuhan dengar. Al-alim, dia tadi itu sangat mengetahui. Tuhan waktu hukum tadi itu kena dengan masa, kena dengan kehendaki manusia dah. Manusia yang jadi bahasa kata tak sedap gitu, tak sedap gini sebab lidah kita payah. Bukan makan ni tadi itu tak molek. Hukum ni molek daripada Tuhan, tetapi dengan sebab perasaan kita jadi tukar. Orang panggil kata masakha ni dalam bahasa Arab jadi plain jadi tukar. Apabila tukar ni bahasa dia lah, membawa pada kita rasa payah dengan hukum Tuhan. Hari-hari ni jangan kata bak lain yang nak sebut. Bak bagi harta, yang bagi Mekah bergocoh atas kubur. Belum daripada
Pak dia nak dikenakan bamikan lagi. Hak apa? Kan nak bubuk anak kecil, hak bank tadi itu dia nak bawa. Jadi sampai situ kita. Tu dalam tempat hak orang hak warasatul anbiya dah para nabi duk jijak dah tanah-tanah tu. Ha tu nak ayat kata ajaran ni dia tak ada duk dia orang Arab ataupun orang Jawi. Duk dia tak orang beramal dengan ajaran dan sebagainya. Terkadang kita boleh masuk syurga belum daripada orang Arab dengan sebab kita beramal dengan ajaran Tuhan dan ajaran yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mari kita tengok ada masa lagi sikit. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Dan jika engkau ya Rasulullah ikut kepada kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi. Ha ni. Dalam Islam kita ni dia tak suruh hajar turut orang. Ya hajar kita suruh turut ajaran. Jangan turut orang, turut ajaran, turut lakan. Lakan mana kata ajaran. Tiap-tiap orang ngajar, tiap-tiap orang ceramah agama, tiap-tiap orang nak heret kita kelak pada Allah, ajaran Tuhan dia bawa mai kedak. Ya baca kedak ayat Quran kita, ya baca kedak hadis Nabi kita, ya bawa datang molek kedak faham yang dipahamkan oleh para ulama muktabar. Tu situ tempat dia. Hak naknya bukan turut orang ramai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dakwah hari tu ramai puak musyrikun, memang. Puak dia ramai sampai ke dia tepuk dada hari peperangan Badar sebab puak dia 1000 lebih. 1000 dekat 2000. Puak ning boleh seolah kata pada jetik gitu pada dah. Walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala tegah di dalam Quran kata jangan turut kebanyakan orang yang ada atas muka bumi ni. Jangan ambil orang buat pak ikut, jangan. Turutlah ajaran, jangan turutnya orang. Jangan. Kalau orang kita nak turut boleh tak? Sebab dia beramal dengan ajaran. Turut dia tak apa. Sebab tu jangan doa tak orang ramai pakat kok tu belaka, orang ramai pakat kok ni belaka. Aku nak pergi kok tu. Kalau dulu Islam tak mikirlah tu. Sebab itulah Nabi royak dalam hadis sahih nu, Islam umpama bulu putih ada di kulit lembu yang hitam semua. Putih yang ada di kulit lembu, bulu hak lain tapi dia putih seumpama ubai duk di gamuk kita seorang dua orang tu, hak tu Islam. Dia nak wibah kata Islam ni ada moden hak dia. Ada pasal kata perlembagaan dia, ada cara mikir dia, adanya sistem dia. Dia jalan gitu. Dia tak serupa orang. Sebab tu kita ni Quran kita sebuah ni pandai dah, cukup pi. Cukup. Sehingga walaupun demo dok kata Quran ni tak pandai, tak sesuai dengan zaman, ayat mana kata tak sesuai dengan zaman? Ayat mana kata tak sesuai dengan zaman? Kalau masalah bunuh orang bunuh balas, orang pakat beramal belaka. Kalau pergi negara kok tepi-tepi partai kita, kalau bunuh orang, bunuh balas. Bunuh lagu mana pun tapi kena bunuh balas. Sebab hukumnya tetap lagu tu. Lepas tu soal lagi. Orang yang buat zalim, orang yang suka menzalimi, dalam Quran tadi tu suruh kita ambil tindakan dengan dia. Semua dalam dunia pakat ambil tindakan dengan orang zalim. Cuma satu ya. Dengan sebab Quran kita tak boleh nak jalan, hukum Islam kita tak boleh nak jalan, sebab orang atas tadi itu orang yang menyalahi kitab Quran dia kuat berdoa. Puak tu lah masuk duk di dalam mana-mana tempat duk halang. Hukum ni tak boleh pakai, hukum ni tak boleh pakai, hukum ni tak boleh pakai. Apa? Kalau pakai jetak kena dia. Ini kita faham. Masa kita duduk ni, biarlah kita faham kata Quran ada depan kita sebuah ning lah yang nak membawakan kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Kama dia Tuhan kata, wa in tuti' aktsara man fil ard. Nak jadi lagu mana ya Allah? Yudilluka an sabilillah. Nescaya mereka itu akan menyesatkan akan dikau ya Rasulullah daripada jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Ha ni. Kalau kita ambil orang buat tak ikut, tak ada ikut ajaran ada di orang, kita akan selisih dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hawak apa boleh jadi gitu ya Allah? Iyattabi'una illa dhanna wa
iyattabi'una illa dhann, kerana mereka tidak turut melainkan sangkaan. Gamuk. Dhann di situ makna gamuk. Seka saja. Oh, duk faham kata kena, duk faham kata jala. Tak. Itu makna kata iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka itu tidak lain malaikat yakhrusun. Apa makna yakhrusun? Yakdzibun, dusta. Orang curi nak buat lagu mana? Abuh gok dia. Curi sekarang ni, kita prap dia. Kita gini, kita gitu, kita tindak kayak gitu, tindak kayak ni. Yakhrusun, dusta saja. Orang panggil hukumnya secara laba. Bukan masalah kita nak ukar masalah daripada asas. Bukan kita nak ukar masalah tolong dak. Kita pergi ukar private dah. Pas nak habis masalah, nak habis lagu mana? Hari ni umat Islam hang ngaji Quran yang nampak. Di mana kata tidak ada tidak ada sifat kesenengan apabila kita selidiki dengan ajaran Tuhan, tahu kata pun perayu duduk di belakang. Nampak kata habuai duduk di belakang. Buat apa tak boleh nak senang lagi? Kerana habuai duduk di belakang. Itu nak ayat kata tak benar. Hari ni kita kata, kenapa orang hak pandai-pandai, orang hak benar-benar, orang hak dah kebolehan sungguh, tak boleh nak buat kerja, tok ngan pentel. Orang hak pandai sungguh nak buat kerja, nak urus bab tu, bab ni kata gila. Bab pengajian, bab tarbiyah, bab ekonomi, bab askar, bab perhubungan di antara luar negara, di antara dalam negara, luar negara. Semua tadi itu tok ngan pentel. Kalau tengok negara Arab, cacin benar. Kalau kita pergi di majma' buhus di negeri Arab, kita apabila nak pergi ngaji, kita kena pergi semak situ. Tahu ke tak? Orang ada kerja tadi itu tu ditakat semua. Gi hari ni intaqala ila rahmatillah. Gi esok intaqala ila rahmatillah. Mati orang tu, mati orang ni, mati orang tu, mati orang ni. Hal apa? Kerana orang yang tinggi, tahap tinggi. Umur tak boleh nak kerja dah. Tapi nama pasti denok lagi gotub gani daripada. Tapi orang habis awal-awal bijak-bijak tak boleh kerja. Sebab tu qara hak noknya kita kena jadi warak. Gapo-gapo tu kita kena tutup. Tutup ni mana kata kita nak buat gapo-gapo jadi warak, gapo kata semua ada warak belaka. Hak nok tu lagu tu. Buat apa? Kerana kalau kita nak turut Islam sungguh, pasti Tuhan nak. Baru orang ada kualiti mikun apa boleh buat kerja. Barulah hukum yang benar kita boleh jalan. Ni tak ada kebenaran. Kalau kita pergi mana sel ataupun mana tak ada keadilan, mimi. Sungguh ni amal raya ni. Kalau orang kampung biasa ni orangnya kena hina, kena buat. Jadi kita kena cerak-cerak, jadi kita salah. Harap hukum tu hesa ya. Sebab apa? Sebab kita juga tengok tak pandai. Tengok tak tubik kata gapo orang nak bawa kita pergi ke mana. Hak tu maksud kata wa inhum illa yakhrusun. Yakhrusun ay yakdzibu, dusta. Subhanallah. Akhir ayat insya-Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman yadhillu an sabilihi. Sesungguhnya Allah Taala Tuhan bagi engkau ya Rasulullah semua. Apabila kata Tuhan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan Nabi, maka kita Tuhan kita lah juga. Huwa, dia tadi itu a'lamu mengetahui, sangat mengetahui akan mereka yang sesat daripada jalannya dia. Buat apa boleh sesat daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala? Kerana dia tadi itu tak ada pegang dengan jalan ni hak Tuhan royak dalam Quran dengan cara molek. Ya tak sih. Kita sendiri pilih. Nampak cerak-cerak kata jalan ni molek, jalan ni Tuhan, tapi kita buat gitu. Subhanallah. Sebab itulah kita sebagai manusia ni, Tuhan jadikan kita sebagai manusia adalah manusia. Adalah manusia. Tak jadi dah muka lain. Amo jumpa dengan 4 agama baru ni. Ada Buddha, adanya Kristian, adanya Sikh Hindu, kami ada kita orang Islam. Bicara di antara kita dengan puak-puak mereka ni. Ia nak ayat kita. Kata dia duk lalu ke hospital yala kita ni, dia kata beli. Kan orang Islam duk lepas duk bawa jabir duk minta sedekah, dia kata. Tak molek, dia kata. Sedangkan aku duk baca dalam ajaran Islam,
minta sedekah ni mana kata hak dah kes sekali dah je kata. Bahkan tak ada ajaran Quran, ajaran hadis suruh minta sedekah umpama tu. Suruh buat kerja. Tengok Nabi Daud dia sebut. Tengok Nabi Daud, dia buat kerja dengan tangan dia buat. Hak tu selebih-lebih selebih-lebih cara apabila kita makan pekerjaan dari dengan tangan kita sendiri. Hamba pun tanya dia, padahal agama dan agama Hindu, agama Sikh lagu mana? Dia kata haram, tak boleh kita minta sedekah. Sebab tu kata tak ada minta sedekah buat jabir lagu tu. Allah wasa malu kita. Tak malu lagu mana pakai subai, pakai baju putih, baju agama cerak-cerak, bawa jabir minta sedekah. Ya Allah. Ni orang nak kecek masalah ni bukan tok guru duk ngajar di Masjid Ridwan di Kapun Planibus sini. Nu, hak duk le pangkat. Hak nu mereka kena cara. Sebab rupa Islam jadi punah dengan sebab puak-puak ni orang jadi ketua tu kena cara. Bukan orang jadi ketua nanti nak talak, nak menikah, nak zakat fitrah lagu mana 3 perkara tu je buat kerja. Lah, bukan lagu tu. Hak naknya banyak lagi panhal umat Islam tadi tu. Patu haduk tak salah banyak perkara dah. Itu nak kita faham kata Tuhan tahu kata jalan ni mana hak betul tak betul dengan ajaran dia. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Taala yang lebih sangat mengetahui dengan orang yang dapat dipimpinkan. Kita sendiri pilih. Kalau kita pilih nak mulia, mulia. Dalam Islam kita ni ya ada. Wa hadainahu najdain. Aku tunjuk 2 jalan. Jalan ni jaya, jalan ni tak jaya, binasa. Kita pilih. Sebab Tuhan jadikan akal fikiran, jadikan hati, jadikan kaki tangan, jadikan mata, jadikan telinga, jadikan perasaan, semua tadi itu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikut bagi jasad kita sebagai makhluk, tapi dengan sebab perkara tersebut kita boleh pilih hak mana jalan, mana molek, mana tak molek melalui ni ajaran Allah Subhanahu wa taala yang royak di dalam Al-Quranul Karim. Kembali insya-Allah kita tutup pada ayat yang ke-17 tu, 117 kita akan mula minggu depan ayat 118. Hak bab ning kita nak kecek bab lagi akan datang sebab sakut pak dengan hukum hakik. Hukum dalam agama Islam, kalau kita sembelih, kalau kita tak sebut nama Allah Subhanahu wa taala bismillah Allahu akbar, boleh tak kita makan. Sebab hari ni sembelih pesing kata guna alat supaya air masuk dalam rongan tu, ya sakut penuh kamar dia, ya tak mising bisa tadi tu, ya pesing sembelih dengan tak ada guna orang dah. Rupa lagu mana, hukum hakil lagu mana, tu air tu air yang kita duk makan tu, golek ke sembelih dengan cara lagu tu lah. Terutama kita semakin air habis pack, habis kata boh dalam catung air, boh dalam tujing lagi apa tu, nanti kita bahas. Bab dia lagu mana biiznillah taala, sebab bab sembelih ni kalau kita makan tak kena, menepati kita makan bangkai. Menepati kita makan bangkai, makan barang tak barang tu lah, barang mampuh lah, azakumullah. Sebab tu dia jadi gelak perut kita, umat kita tak jadi naik dengan sebab makannya kita tak ada jadi ambil penting dengan dia. Sebab itu bab ni kita sebut nanti insya-Allah pada hisah yang akan datang kita akan bawa datang beberapa pendapat dan ketahrija hak kita boleh kita nak sebutlah insya-Allah taala. Pada malam ni sekadar ini sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.